يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas bersama Ustazah Salina. Al-Quran tingkatan 4 KSSM. Surah Al-An'am iaitu surah ke-6 ayat 70 di SKP 1.31 di bawah tajuk Larangan mempersendakan agama. Masya Allah, kenapa berapi tu? Nak tahu? Jom ikuti slide ini hingga akhir. Kita mulakan dahulu dengan firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم. Apakah maksudnya? وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا. Dan tinggalkanlah orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan gurauan. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Serta mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ. Ingatkanlah mereka dengan Al-Quran itu agar diri masing-masing tidak terjerumus ke dalam neraka disebabkan apa-apa yang telah diusahakannya. لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ. Tidak ada baginya pelindung dan tidak juga pemberi syafaat selain daripada Allah. Seterusnya. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا. Jika ia hendak menebus dirinya dengan segala jenis tebusan, pasti tidak akan diterima daripadanya. أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا. Mereka itulah orang yang dihancurkan oleh Allah disebabkan apa-apa yang telah mereka usahakan. لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. Bagi mereka disediakan minuman daripada air panas yang menggelegak dan azab yang pedih kerana mereka kufur ketika hidupnya. Baiklah murid-murid, sama-sama kita perhatikan apakah contoh-contoh perbuatan mempersendakan agama. Antaranya ialah bangga menghina nama Allah. Allah ada banyak nama, 99 nama yang kita ketahui. Tapi sekiranya kita bangga menghina nama Allah itu, memperlekehkan nama-nama Allah, maka itu dianggap perbuatan mempersendakan agama. Mempersenda, menghina, memperlekeh, mengejek, merendah-rendah, memperolok-olok, mempermain-mainkan, semuanya itu di bawah kategori mempersendakan agama. Mengejek sunnah Rasulullah. Apakah dia sunnah Rasulullah? Setiap yang Rasulullah tunjukkan semuanya adalah sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah dalam makan, berpakaian, bersama sahabat, bangun tidur, di rumah, dengan jiran, semuanya berumah tangga, semuanya diamalkan oleh Rasulullah. Rasulullah tunjukkan kepada kita. Kalau kita menghina dan memperlekehkan sunnah yang ditunjukkan oleh Rasulullah, itu adalah perbuatan mempersendakan agama. Seterusnya, menghina golongan ulama dan orang saleh. Siapakah dia ulama? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ialah pewaris-pewaris Nabi. Mereka memperjuangkan agama Allah, menjadi kesinambungan apa yang diajar oleh Rasulullah. Maka kalau kita menghina golongan ulama dan orang yang saleh, samalah mempersendakan agama. Mentafsir Al-Quran mengikut hawa nafsu dan logik akal semata-mata,
Mentafsir Al-Quran menggunakan logik akal semata-mata tanpa disandarkan dengan hadis, tanpa disandarkan dengan tafsiran-tafsiran, penafsiran-penafsiran dari ayat-ayat Al-Quran yang lain. Maka inilah yang dikatakan mempersendakan agama. Contoh seterusnya ialah menyanjung perbuatan maksiat. Na'udzubillah min zalik. Apa dia perbuatan maksiat? Segala perbuatan jahat, segala perbuatan dosa, minum arak, berjudi, mencuri, mengumpat, seronok melakukannya, malah menyanjungnya, ditangkap gambar kemudian diviralkan lagi supaya orang dipaparkan kepada masyarakat tentang perbuatan maksiat yang mereka lakukan, maka itulah perbuatan mempersendakan agama. Contohnya dengan bangganya makan di halayak ramai pada waktu siang hari dalam bulan Ramadan, lepas tu di-upkan statusnya dan diviralkan. Maka menyanjung perbuatan maksiat itu adalah perbuatan mempersendakan agama. Menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, ini juga perbuatan mempersendakan agama. Baiklah murid-murid, bagaimanakah caranya kita boleh menjaga kesucian agama Islam? Yang pertama, memperkasakan program-program ilmu yang berbentuk bimbingan, nasihat, didikan untuk semua lapisan masyarakat. Program-program kuliah di masjid bukan hanya untuk warga-warga emas yang dah pencen, tetapi juga untuk golongan dewasa, remaja dan juga kanak-kanak, supaya setiap umat Islam memahami ajaran Islam, menghayatinya, berbangga dengan Islam dan menjaga kesucian agama Islam. Seterusnya, mencontohi kepribadian mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasul tunjukkan dari segenap kehidupan manusia. Seterusnya, meningkatkan kualiti ibadat fardu kita, solat fardu kita, ibadat sunat, puasa sunat, sedekah, berzikir demi menjamin keutuhan akidah. Maka kita belajarlah bagaimana kita nak memperbaiki lagi solat, ibadat fardu kita. Seterusnya, melaksanakan tuntutan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak yang baik dan mencegah yang mungkar dalam kehidupan kita ini. Ajak adik-adik kita, ajak ahli keluarga kita, ajak kawan-kawan masyarakat kita untuk melakukan kebaikan dan cegah mereka, hindar mereka daripada melakukan kemungkaran ataupun kemaksiatan. Seterusnya, kita lihat pula apa kesannya jika kita mempersendakan agama Islam. Orang Islam yang mempersendakan agama Islam, ini semuanya berdasarkan ayat-ayat dalam Al-Quran. Yang pertama, boleh membatalkan iman. Surah yang ke-9 ialah surah At-Taubah ayat 65 hingga 66. Firman Allah yang bermaksud, dan jika engkau bertanya kepada mereka, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah berbual dan bermain-main. Katakanlah, patutkah nama Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu perolok-olokkan? Janganlah kamu berdalih kerana sesungguhnya kamu telah kufur sesudah kamu beriman. Jika kami maafkan segolongan daripada kamu, maka kami akan menyiksa puak yang lain kerana mereka ialah orang yang terus bersalah. Orang Islam yang mempersendakan agama Islam, maka boleh terbatal imannya. Seterusnya, tidak dipandang oleh Allah di akhirat nanti. Dalam surah yang ke-7 ayat 51 iaitu surah Al-A'raf, apa kata Allah? Orang yang menjadikan agama mereka sebagai hiburan yang melalaikan dan permainan, dan orang yang telah terpedaya dengan kehidupan dunia, maka pada hari kiamat kami lupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka hari ini, dan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Orang yang tidak ingat Allah, tidak ingat hari kiamat, maka di hari kiamat nanti Allah tidak akan pandang orang tersebut. Na'udzubillah min zalik. Seterusnya, tidak mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Surah yang ke-16 ayat 116, surah An-Nahl. Apa kata Allah? Dan janganlah kamu berdusta dengan apa-apa yang disifatkan oleh lidah kamu. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan sesuatu yang mendustakan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta terhadap Allah tidak akan berjaya. Murid-murid boleh merujuk muka surat 40 dan 41 dalam buku teks.
tingkatan 4. Dan seterusnya, apakah kesannya lagi? Diberi minum air yang menggelegak dan azab yang pedih. Ini dibincangkan dalam surah yang ke-6, yakni surah Al-An'am yang kita bincangkan sekarang. Murid-murid yang dirahmati Allah, elakkan daripada mempersendakan agama kita sendiri, kerana inilah akibat dan kesannya yang akan kita terima. Na'udzubillah min zalik. Seterusnya, marilah kita sama-sama mengambil pengajaran. Kita hendaklah menjauhkan diri daripada golongan yang suka mempersendakan Islam demi menjaga kesucian agama. Kita hendaklah meyakini bahawa Allah tidak akan melindungi mereka yang mempersendakan agama. Kita mestilah menasihati mereka yang menghina agama dengan cara hikmah dan bijaksana. Kita mestilah mempertahankan kesucian agama Islam dengan cara yang terbaik. Murid-murid, sama-sama kita amalkan doa yang telah diajar oleh Rasulullah kepada para sahabat. Apa doanya? Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan dan terhindar daripada perbuatan yang tidak baik dan tidak meminta-minta. Sekian dahulu, moga ada kebaikannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.